Assalamualaikum. Okey, kita hari ini akan belajar mengenai pembangunan sosioekonomi di Malaysia. Dan topik yang kita akan masuk adalah integrasi kaum. Yang pertama, kita akan mengetahui mengenai hubungan kaum dan masalah perpaduan. Kenapa masalah perpaduan dan integrasi antara kaum ini berlaku? Okey, faktor utamanya adalah perbezaan persefahaman antara kaum. Terdapat beberapa faktor lain juga seperti dasar pecah dan perintah British, pendidikan, pendudukan Jepun, perbezaan sosioekonomi, prasangka, politik perkauman, pemisahan fizikal, perkauman dan perbezaan agama dan kebudayaan. Kita akan menerokai tentang beberapa faktor yang telah disebut tadi. Dasar pecah dan perintah British merupakan salah satu faktor berlakunya masalah perpaduan dan integrasi antara kaum. Dasar pecah dan perintah ini atau dipanggil divide and rule telah dilaksanakan oleh pihak British selepas mereka membawa masuk kaum Cina dan India ke Tanah Melayu. Terdapat pembahagian kawasan pertempatan mengikut dasar pecah dan perintah British iaitu kaum Melayu ditempatkan di kawasan pedalaman, manakala kaum Cina ditempatkan di kawasan bandar dan lombong dan kaum India ditempatkan di kawasan estet. Penduduk Jepun. Tentera Jepun bersikap pilih kasih dalam hal pentadbiran mereka di mana layanan tentera Jepun terhadap orang Melayu dan India agak baik tetapi tidak terhadap orang Cina. Disebabkan oleh tentera Jepun melaksanakan dasar anti-Cina. Yang pertama, keistimewaan yang diberikan oleh Jepun terhadap orang Melayu telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan orang Cina. Yang kedua, orang Cina telah menubuhkan Malayan People Anti-Japanese Army iaitu MPAJ untuk menentang Jepun. Yang ketiga, keadaan bertambah buruk apabila anggota tentera Jepun yang menyerang MPAJA kebanyakannya terdiri daripada orang Melayu dan telah menimbulkan persengketaan antara orang Melayu dengan orang Cina. Seterusnya, prasangka iaitu sikap terhadap kumpulan lain berasaskan generalisasi umum, stereotip atau penjenisan atau bukti-bukti yang tidak konkret. Kebiasaannya, sesuatu kumpulan etnik itu akan bersangka buruk terhadap kumpulan etnik yang lain. Selain itu, perkauman. Perkauman juga merupakan sikap mementingkan kumpulan etnik sendiri. Yang kedua, fenomena ini jelas dalam pelbagai bidang seperti politik, ekonomi dan sosio-budaya di mana satu-satu etnik mementingkan kaumnya sendiri. Yang ketiga, sikap perkauman ini boleh mewujudkan hubungan yang tegang dan menjarakkan sosial antara individu. Sikap perkauman ini boleh menghalang perpaduan rakyat sekaligus merencatkan kemajuan negara. Pendidikan. Sistem pendidikan berbeza mengikut suku kaum. Setiap kumpulan etnik mempunyai pendidikan dan sukatan masing-masing dan keadaan ini berlanjutan sehinggalah terbentuknya Laporan Razak 1996 yang mula menyediakan satu sistem pengurusan pendidikan yang lebih cakap dan berkesan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Konsep perpaduan dan integrasi. Perpaduan ialah satu proses yang terpadukan seluruh anggota masyarakat dan negara melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Integrasi ialah satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosioekonomi dan pertempatan dalam sesebuah unit politik. Melalui pembentukan identiti nasional, hubungan antara kaum akan lebih rapat dan mewujudkan perasaan untuk hidup bersama. Masyarakat akan mempunyai perasaan tanggungjawab untuk membangunkan negara secara bersama. Asimilasi ialah proses perpaduan satu hala bagi menghasilkan kelompok dengan satu budaya, satu bahasa dan satu agama. Ia merupakan satu proses pencampuran kumpulan-kumpulan minoriti ke dalam kumpulan etnik yang lebih. Kumpulan minoriti akan mempelajari, menyertai dan mengamalkan cara hidup kumpulan majoriti. Pada akhir proses asimilasi, akan wujud satu kelompok yang sama dan seragam. Contohnya, busana tradisional Baba Nyonya berunsurkan asimilasi budaya Melayu dan Cina.
Amalgamasi pula merupakan proses pencantuman menyeluruh dalam aspek kehidupan dan merupakan dimensi yang paling tinggi dalam proses integrasi. Proses ini berlaku apabila kepelbagaian kumpulan etnik bercampur dan berpadu membentuk satu budaya baharu. Aspek amalgamasi akan tercapai apabila berlaku perkahwinan campur secara besar-besaran yang dapat memperkaya lagi budaya sesebuah masyarakat. Perkahwinan campur telah lama dipraktikkan dalam sejarah, terutamanya untuk mengeratkan hubungan antara negara. Contohnya, perkahwinan Puteri Hang Lipo dengan Sultan Mansur Shah. Oleh itu, perkataan kahwin campur adalah tidak asing bagi rakyat Malaysia. Pluralisme pula ialah proses perpaduan berdasarkan setiap masyarakat atau kelompok tetap mengekalkan budaya tetapi menitikberatkan perpaduan negara. Ia merupakan satu konsep yang mempertahankan kepelbagaian kumpulan etnik. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi ialah setiap kaum berkongsi dalam memajukan ekonomi. Yang kedua, beberapa dasar pembangunan telah digubal seperti dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dan lain-lain dasar pembangunan ekonomi negara. Yang ketiga, dasar-dasar ini juga merupakan satu usaha kerajaan untuk melibatkan semua rakyat menyertai pembangunan negara supaya negara boleh mencapai kemajuan yang lebih membanggakan. Yang terakhir, dengan terhapusnya gejala perbezaan fungsi ekonomi mengikut kaum akan dapat melahirkan perpaduan dalam kegiatan ekonomi dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Dasar Ekonomi Baru atau DEB merupakan salah satu program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Datuk Hussein. Dasar ini telah digantikan dengan Dasar Pembangunan Nasional DPN pada tahun 1991. DEB telah digubal dalam konteks strategi serampang dua mata untuk mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat tanpa mengira kaum dan mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi supaya dapat mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Kemiskinan. Masalah kemiskinan yang melanda negara bukan sahaja tertumpu di kawasan luar bandar, malahan di kawasan bandar. Kaum Bumiputera yang menguasai sektor pertanian tradisional merupakan kaum yang berada dalam kadar kemiskinan. Strategi utama yang telah digubal untuk mencegah kemiskinan adalah kerajaan telah meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar melalui proses memodernkan kawasan-kawasan di luar bandar. Sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputera dibentuk dalam semua lapangan dan peringkat kegiatan ekonomi. Terdapat beberapa usaha yang telah dipraktikkan untuk membasmi kemiskinan di bawah DEB. Yang pertama, mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan. Ini merupakan salah satu strategi yang penting untuk dilaksanakan. Yang kedua, menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan. Yang ketiga, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum dan antara kawasan. Yang keempat, memodernkan kehidupan di luar bandar. Yang kelima, mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan Bumiputera. Yang keenam, mengadakan suasana pekerjaan yang menggabungkan pelbagai kaum. Dengan strategi ini, ia juga akan dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Dan yang terakhir, memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Pencapaian DEB dalam usaha menyusun semula masyarakat. Pemegang-pemegang amanah telah berjaya membantu meningkatkan produktiviti dan daya pengeluaran Bumiputera dalam semua sektor terutamanya melalui pembiayaan pelaburan, program
program usahawan dan lain-lain perkhidmatan bantuan. Pendapatan kaum Bumiputera berjaya dinaikkan dan dapat mengurangkan perbezaan pendapatan dengan kaum lain. Pencapaian DEB dalam membasmi kemiskinan. Yang pertama, pembasmian kemiskinan di luar bandar. Yang kedua, pembasmian kemiskinan di bandar. Yang terakhir, penyusunan semula masyarakat. Melalui DEB, kerajaan telah mengadakan usaha-usaha ke arah memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Created using Powtoon.